Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pelajar-pelajar tingkatan 5 dalam mata pelajaran Pendidikan Islam. Kali ini kita akan bicarakan masih dalam tajuk fiqh, iaitu pelajaran 11 unit 2, solat sunat tasbih. Solat sunat tasbih. Jom kita tengok apa dia isi kandungan yang terdapat dalam tajuk ini. Iaitu mempelajari maksud dan hukum solat sunat tasbih. Nak belajar maksud dia, hukum dia macam mana. Yang kedua, mengetahui hikmah menunaikan solat sunat tasbih. Kenapa nak tunaikan solat tu? Mempelajari kaifiat solat sunat tasbih, macam mana cara nak tunaikannya, dan jawab soalan kebat, menjawab soalan di bahagian deskripsi. Baik. Solat sunat tasbih ini maksudnya solat sunat khusus yang mengandungi tasbih sebanyak 300 kali pada keseluruhan solat. Ustaz ulang sekali lagi. Solat sunat khusus yang mengandungi tasbih sebanyak 300 kali pada keseluruhan solat. Hukumnya adalah sunat. Hukum menunaikan solat sunat tasbih ini adalah sunat. Hikmah mendapat keampunan Allah kerana mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita buat ni mendapat keampunan Allah. Solat sunat ini menjadikan kita diampunkan dosa kita oleh Allah SWT. Yang kedua, meraih ganjaran besar daripada Allah kerana banyak bertasbih. Bayangkan ada 300 tasbih yang kita ulang-ulang. Sedangkan perkataan subhanallah, pahala dia macam mana? Tamla'ul mizan, penuh timbangan Allah di akhirat. Subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma bainas sama'i wal ard. Pahala subhanallah dan alhamdulillah penuh langit dan juga bumi. Di antara langit dan bumi itu penuh dengan pahala. Kita sebut sekali je subhanallah walhamdulillah. Ni nak gambarkan bagaimana banyaknya pahala yang kita dapat kalau kita bertasbih sebanyak 300 kali. Yang seterusnya, memberi ketenangan jiwa kerana banyak berzikir kepada Allah. Kita ulang subhanallah atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ulang sebanyak 300 kali, pastinya akan lama-kelamaan memberikan ketenangan pada jiwa kita. Macam mana cara solat ni? Solat ni ada dua cara kalau kita buat, iaitu satunya kita buat dengan satu salam. Satu salam ni apabila kita tunaikan solat sunat tasbih ini pada siang hari. Kita buat pada siang hari, maka kita tunaikan solat sunat tasbih satu salam. Cara niatnya, usalli sunnatat tasbih arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Saja aku solat sunat tasbih 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Itu niat dia. Kemudian selepas itu, kita tengok lagi bilangan rakaat dia, 4 rakaat 1 salam. Kita buat secara bersendirian. Ataupun berjamaah. Boleh. Selalunya orang buat berjamaah. Kalau buat sorang-sorang diri, takut terlena pula ni. Banyak sangat tasbih yang kita nak baca. Okey. Tengok, pada rakaat pertama, kita baca apa? Baca suratul Fatihah. Maknanya kita akan solat seperti biasa. Saja aku solat sunat tasbih 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okey. Kalau kita buat solat tu pada malam hari, kita buat 2 dan 2. Saja aku solat sunat tasbih 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okey. Bacaan, kita lepas pada tu, kita bacalah doa iftitah. Kemudian kita baca Al-Fatihah. Kemudian kita baca surah. Di sini ditulis suratul kafirun atau surah-surah yang lain. Okey, kita baca selepas bacaan Al-Fatihah, selepas bacaan surah, kita baca tasbih sebanyak 15 kali. Selepas bacaan surah tu, kita baca tasbih sebanyak 15 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau boleh tambah lagi. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim.
15 kali. Kemudian kita rukuk. Dalam rukuk kita baca yang sama yang Ustaz baca tadi 10 kali. Iktidal 10 kali. Sujud 10 kali. Duduk antara dua sujud 10 kali. Sujud kedua 10 kali. Duduk istirahat. Duduk istirahat mana? Duduk yang kita nak bangun tu. Daripada rakaat pertama kita nak bangun kepada rakaat kedua tu, yang kita duduk dulu masa tu. Ni salah satu cara dalam solat tasbih ni. Ustaz tak nak cerita satu cara lain lagi tu. Kita duduk dulu baca tasbih itu, kemudian baru kita bangun. Baik. Seterusnya, pada rakaat kedua baca surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas atau apa-apalah surah mana. Selepas baca surah, maka kita baca 15 kali tasbih. Rukuk 10, iktidal 10, sujud 10, duduk antara dua sujud 10, sujud kedua 10, duduk tasyahud awal. Duduk tu kita baca 10. Okey. Kemudian kita pergi lagi kepada rakaat ketiga, baca surah Al-Fatihah. Kemudian selepas baca Fatihah, kan kita tak baca surah dah untuk rakaat ketiga keempat. Maka selepas Al-Fatihah kita baca 15. Kemudian kita baca 10. Macam rakaat pertama tadi. Bangkit semula untuk rakaat yang keempat. Maka selepas baca Al-Fatihah, baca 15 kali subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Rukuk 10. Iktidal 10. Sujud 10. Duduk antara dua sujud 10. Sujud kedua 10. Duduk tasyahud akhir 10. Kemudian duduk tasyahud akhir tu memberi salam. Memberi salam. Habislah. Kalau kita kira-kira, setiap rakaat ini ada 75 kali. Okey, ada 75 kali. Jadi, kita baca tasbih ni setelah kita selesai membaca tasyahud akhir. Kita baca tasyahud akhir dulu, kemudian kita baca tasbih dan kita bagi salam untuk menyudahkan atau untuk selesaikan, menamatkan solat kita. Jadi kalau dua salam macam mana? Lebih kurang juga usolli sunnat tasbih raka'ataini. Tadi 4 rakaat, ini 2 rakaat. Kemudian pada bilangan rakaatnya 4 rakaat, 2 salam. Kerana kita tunaikan pada waktu malam. Cara pelaksanaan pun sama, bersendirian atau berjemaah boleh. Kemudian kita buat macam tadi juga. Ustaz tak nak ulang dah. Al-Fatihah. Lepas surah baca 15, 10, 10, 10, 10. Kemudian pada rakaat kedua 15, 10, 10, 10, 10. Kemudian salam. Diulang lagi. Untuk rakaat seterusnya ataupun 2 rakaat lagi untuk menggenapkan 4 rakaat. Maka selesailah solat sunat tasbih itu menjadi 4 rakaat juga. Tapi kalau pada waktu malam ditunaikan 2-2. Pada waktu siang ditunaikan 4 rakaat. 4 rakaat terus. Kerana sabda Nabi SAW, Salatul Lail Mathna. Solat malam ini adalah 2-2. Okey. Solat istikharah ini kita ambil dalilnya adalah daripada riwayat Abdullah bin Abbas yang diceritakan oleh Rasulullah SAW kepada beliau berkaitan dengan solat sunat istikharah ini, yang mana solat sunat istikharah ini dianjurkan pada kita untuk kita buat kalau boleh setiap hari. Okey, kalau tak dapat setiap hari, maka kita buat seminggu sekali. Tak dapat seminggu sekali, kita buat sebulan sekali. Tak dapat sebulan sekali, kita buat setahun sekali. Tak dapat juga setahun sekali, maka kita buat seumur hidup sekali. Seumur hidup sekali, tak boleh buat. Tapi janganlah seumur hidup nak buat sekali je solat sunat tasbih ni, kerana ia mempunyai kelebihan yang banyak. Diampunkan dosa ni bukan suatu perkara yang boleh kita main-main. Dia merupakan suatu perkara yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah dan sangat tinggi nilainya pada kita, kerana apa yang kita inginkan, kita ni hamba manusia yang banyak membuat kesalahan ini,
kita sangat perlu jika Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa kita. Jadi nasihat Ustaz, setidak-tidaknya buatlah 2 kali setahun, iaitu pada selalunya dianjurkan pada malam raya puasa dan juga pada malam raya haji, raya Idul Adha tu buatlah. Dapat 2 kali setahun pun alhamdulillah lah. Kerana kalau nak buat kerap lagi, takut ramai yang kata tidak mampu untuk melakukan kerap kerana banyak sangat tasbih yang perlu diucapkan. Kemudian kita lihat solat sunat tasbih. Soalan kehebat ni. Solat sunat tasbih mempunyai keistimewaan yang sangat besar. Namun begitu terdapat individu yang tidak mahu melakukan kerana solat ini mengambil masa yang lama. Bagaimana cara untuk menyantuni golongan ini? Alasan dia bagi, lama, terpenatlah nak buat. Okey, kita jawab. Menyedarkan mereka bahawa syurga tidak akan dapat diperolehi dengan mudah. Tak ada orang boleh masuk syurga dengan mudah-mudah. Duduk goyang kaki masuk syurga. Ada macam tu, mesti beramal ibadah, mesti penat-penat beramal. Kerana setiap amalan memerlukan kepada pengorbanan. Nak buat solat pun kena ada pengorbanan. Jadi, kena berkorban masa, berkorban tenaga untuk tunaikan solat sunat tasbih. Kesannya mereka akan bersabar untuk beribadat walaupun mengambil masa yang lama. Jadi, bila tahu begini, dia beri kesedaran begini, maka wujudlah sifat sabar. Kesimpulannya, kita hendaklah bersabar dalam ketaatan agar mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersabar dalam ketaatan maknanya kita nak buat taat, kita rasa malas, kita sabar, jadi kita buat. Itu maksud bersabar dalam ketaatan supaya agar kita mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akhirnya sila jawab soalan di bahagian deskripsi, like, share dan subscribe, dan Ustaz sudahi dulu dengan ucapan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.